sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini FJ ingin meneruskan lagi akan video reaksi seram kita, iaitu berkaitan dengan satu video ni yang baru FJ lihat di YouTube berkenaan dengan seorang pemuda ini yang singgah ke kampung Bunian, dikatakan di Taiping. Lepas tu dia buat tour lah, ataupun ditunjukkan makhluk pakai serba putih dan sebagainya di dalam video tersebut. Tetapi kalau FJ lihat daripada awal video itu memang macam tak nampak apa-apa. Jadi jom kita sama-sama melihat akan video ini terlebih dahulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kebetulan aku lalu kat sini, aku rasa macam nak singgah ya dekat perkampungan Bunian ni. So aku rasa aku masuk lah. Ni pintu gerbang ni satu pokok sini satu. Satu pokok lagi kat situ. Dua pokok ni dia menjadikan pintu gerbang untuk perkampungan Bunian. Okey, kat sini kalau siapa yang mata hijab terbuka, dia nampak dia ada macam bekas tau. Bekas macam pasu besar. Dia ada bara yang mengeluarkan asap berwangi. Kat sini satu ada. Dekat sini ada satu. Kita tak nampak apa-apa dalam video dekat sini ada satu. So ada dua lah. So dekat pintu gerbang ni ada dua pasu besar yang ada bara. Bara macam bara ketulan asap tu, keluarkan asap yang wangi lah. Ada dua. Sini satu, sini satu Hari ni aku masuk sini, dia nampak tempat ni makin besar kan. Mengikut sahabat aku ni, dia kata nampak memang tempat ni macam besar lah luas. Mengikut sahabat dia sampai ke ujung sana. Sampai ke ujung dekat situ. Kok besar tu sebenarnya banyak kali siri aku buat video kampungan Bunian, video yang nampak makhluk lain tu. Sebenarnya ni aku nak mencari seberapa ramai orang mata hijab terbuka supaya kalau ada dengan kawan yang mata hijab terbuka ni, cuba pergi cek kebolehan dan kelebihan dia dapat tu sebenarnya berpunca daripada mana kan. Sebab kalau ikut yang aku tahu, yang pengalaman aku lah dan pakar-pakar yang pernah aku tanya, aku jumpa, biasanya manusia kebolehan hijab mata terbuka ni dua sebab Yang pertama memang anugerah lah, di gifted. Biasanya gifted anugerah ni berserta dengan ilmu perubatan Islam yang perlu dia belajar berguru bukan ambil dalam mimpi ataupun dekat barang-barang. Yang kedua sebab kedua ni lah sebab yang aku paling risau. Sebab kebanyakan orang yang mata hijab terbuka ni, yang kita orang jumpa dan kita orang tahu ni, dia ada pendamping saka dan jin. Jadi nak dapat kepastian tu kena pergi buat cek lah di mana-mana pusat rawatan Islam yang terdekat jadi kalau pergi cek, kalau ada pendamping saka tu, minta buang lah. Kita orang Islam ni sebagai manusia, kita tidak boleh bergantung kepada makhluk selain pada Allah. Jadi syirik Jadi aku rasa tugas aku ialah menjauhi orang daripada syirik. Jadi aku rasa aku buat benda ni benda yang betul. Dan aku rasa orang-orang yang tahu, dia tahulah. Ataupun Bunian yang ada kat sini pun dia tahu niat aku ialah itu satu. Aku tak ada niat lain lah. Aku cuma nak mencari manusia yang mata hijab terbuka dan semak kebolehan dia orang tu untuk menjauhi mereka daripada syirik. Kalau dia anugerah, okey, alhamdulillah tapi ada juga orang yang memang anugerah tapi dia nak tutup, boleh tutup lah. Okey, aku teruskan okey, dekat pokok sini ini kawasan orang lelaki Bunian berpakaian putih macam biasalah, memang ada kat sini lah, sembang-sembang ada kat sini. Ada tikar duduk ramai-ramai tu. Sini ramai sini. 20 orang lebih sini. Kat sini
Kemudian dekat sini. Okey, dekat sini biasa aku datang ni aku memang dimaklumkan tak ada, tapi ada kat sini. Ada kat sini satu tempat macam gazebo besar. Ada lebih kurang 30 orang ada kat sini. Tengok kat sini. Gazebo besar ni tempat dia macam belajar ataupun mengaji kat sini. Daripada baby sampai budak-budak umur macam 9-10 tahun macam tu lah. Tenaga pengajar dia wanita lah, bertelekung putih apa semua kan. Tapi dia punya corak tu memang tak ada dekat atas kita punya dunia manusia lah. Putih, bersih kan. Kat sini kawasan sekumpulan lelaki lah. Kemudian ada kat sini cuba yang mana mata hijab terbuka, cuba korang komen nampak sama tak apa yang aku sebut, sama tak kalau sama tu komen hari ni nampak luas tau, kawasan ni nampak luas sana, sampai ke ujung sana. Biasa sampai sini je. Ini sampai luas aku rasa itu sajalah, aku rasa tak nak mengganggu urusan mereka so aku nak minta keluar dari sini Okey, baik. Berkaitan dengan video itu tadi, seperti yang kita lihat, dia menunjukkan akan tempat orang bunian. Tetapi kalau kita dapat lihat di dalam video tersebut, boleh dikatakan kita tak nampak apa-apa lah bagi orang yang normal ini. Jadi berkaitan dengan video itu, mungkin orang tertanya-tanya, adakah perkara seperti nampak makhluk gaib dan sebagainya ini adalah satu kelebihan dan sebagainya kan. Tetapi sebelum MJ nak pergi kepada komen berkaitan dengan penampakan ataupun video tersebut, apa kata kita cari dulu akan sedikit komen berkaitan dengan video tersebut lah. Okey, baik, MJ jumpa satu komen ni. Apa kata kita baca satu je komen ni, baru kita ulas akan video tersebut lah. Okey, komen ini daripada Jagat Samudra 8430. Dia kata, maaf bercakap, cuba dengar betul-betul dia lafazkan selawat Nabi. Di situ pun dah mula tak betul, apatah lagi yang lain. Maaf bercakap, seorang manusia tidak akan mampu melihat alam gaib tanpa pertolongan makhluk halus yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri mengaku bahawasanya dia tidak mampu melihat alam gaib tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita sebagai manusia sentiasa boleh melihat alam gaib, percaya atau tidak, kita nak berjalan pun susah kerana makhluk alam gaib ini terlalu banyak dari manusia. Ya, kita tak nafikan ada yang boleh berkomunikasi dengan makhluk gaib dan ada yang boleh berinteraksi dengan ahli kubur. Tapi mereka itu siapa kalau bukan para wali Allah Subhanahu Taala, terutamanya wali kutub? Sebenarnya saya malah nak bahas perkara macam ni, tapi kalau tak bahas, hati terasa seperti Allah. Kena ada lagi manusia yang terlalu taksub dengan benda-benda yang macam ini. Dulu pada tahun 2001, ketika itu saya dan company saya ada buat satu latihan dekat kebun getah dekat Wan Kelian. Ada satu budak ni terlalu taksub dengan menunjuk-nunjuk konon-konon dia hebat dalam bidang itu. Malam itu pelatun mereka diserang oleh sekumpulan jin ular. Saya duduk pelatun satu lagi di seberang sungai. Saya dan pelatun saya lihat satu lagi itu pucat kaca, riuh rendah. Mereka teriak meminta tolong. Saya cakap pada pelatun saya, bukankah ada satu budak tu hebat kat dalam pelatun itu? Mereka kata, ya ada. Saya cakap, okey, kalau ada kita tunggu dan tengok dari sini. Budak yang konon-konon hebat tu saya cuba kunci jin ular dalam tubuh dia. Tengok sejauh mana hebatnya. Sampai ke subuh dia menggelupur, tidak ada siapa yang boleh tolong dia. Bila dah tak ada siapa yang boleh tolong dia, orang bawa dia keluar dari hutan Wan Kelian itu, pergi ke rumah bomba. Dukun seorang pun tak boleh buka kunci tu. Lepas tu kawan saya tanya, kau kunci ke sampai tak ada siapa boleh buka? Saya diam tak cakap apa sebab saya nak tengok budak yang hebat sangat itu. Dah tak ada siapa boleh pulihkan budak tu. Pengurusan hantar dia balik kampung, dia berubat di kampung dia pula. Di sini apa yang saya cuba sampaikan, tak perlu kita buat video tentang benda-benda macam itu dan tidak perlu kita terpengaruh dengan budaya di Indonesia Arab. Faham? Okey, dekat situ ada komen lagi di bahagian bawah, tapi FJ tak nak ulas dengan lebih lanjut. Jadi FJ tak nak ulas lebih lanjut akan komen tersebut, nanti video ini terlalu panjang. Okey, berkaitan dengan penampakan tersebut,
Dia kata sebenarnya kalau tengok daripada video tersebut lah, dia pun dia rasa orang yang baik, yang tak ada masalah pun. Cuma kadang-kadang mungkin kesalahfahaman kita terhadap perkara yang macam ni, adakah dia rasa penampakan itu adalah satu kelebihan ataupun gifted daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tadi sekali dalam video yang awal tadi, dia kata disertai dengan ilmu perubatan dan sebagainya. Sebenarnya siapa yang ajar perkara tersebut kan? Itu timbul persoalan lah. Dan kalau di sini memang kita jelas dah daripada surah Al-A'raf ayat 27 yang menyatakan bahawa sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Dalam Quran jelas menyatakan bahawa kita tak nampaklah akan makhluk-makhluk yang seperti ini. Tapi bila ada orang claim, itu yang jadi isu. Macam mana ada dalam Quran kata tak boleh nampak syaitan dan kaum dia kan? Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Tetapi macam mana ada orang yang kata boleh nampak? Yang itu timbul persoalan. Tidakkah kita rasa itu adalah bercanggah dengan Al-Quran? Jadi sebenarnya bagi FJ lah, kalau ada orang kata yang mereka ini boleh nampak dan sebagainya, sebenarnya kita kena fikir balik, adakah dia nampak betul dalam gaib ni? Sebab kalau kita macam tadi hujah yang FJ baca komen tadi, dia kata kalau betul-betul nampak syaitan dan sebagainya, memang terlalu banyak. Okay, even di dalam tandas kita pun ada syaitan jantan dan syaitan betina. Sebab tu kita kena baca doa. Adakah dia nampak syaitan ini? Dan pengalaman FJ lah berjumpa dengan orang yang katakan boleh nampak dan sebagainya ni kan, dia bukan nampak setiap masa. Dia nampak ada certain keadaan dengan certain ataupun situasi yang setengahnya berlaku dia nampak time tu, dia nampak lah. Dia bukan nampak sentiasa. Jadi bila dia tak nampak sentiasa, itu bukan dia kira kasyaf ataupun dia nampak orang kata hijab terbuka dan sebagainya. Orang hijab terbuka ni dia memang nampak sentiasa. Orang makan tak baca doa, dia nampak syaitan. Orang masuk tandas tak baca doa, dia nampak syaitan dan sebagainya. Kalau katakan hijab terbuka lah, jadi benda tu memang sangat-sangat tak normal lah. Sebagai manusia normal kita tak nampak. Tapi orang certain orang yang claim bahawa dia boleh nampak sesuatu dan sebagainya ni, mereka bukannya 24 jam boleh nampak perkara-perkara ni. Jadi bila dia tak nampak dalam masa 24 jam, itu yang menimbulkan persoalan. Maksudnya kena belajar lagi, tanya kepada orang berkaitan dengan kenapa dia boleh nampak dan sebagainya. Ada pendapat yang FJ ambil dan FJ pegang akan pendapat tersebut bahawa orang yang kata hijab terbuka yang dia nampak dan sebagainya, sebenarnya dekat dia ada pendamping. Kadang-kadang dia sendiri pun tak sedar. Kadang-kadang dia rasa macam aku dah baca ayatul kursi dan sebagainya kan. Tetapi kalau katakanlah dia ni ada jin pendamping dan sebagainya, kenapa jin tu tak lari bila dia amalkan, dia pun solat tak tinggal sebagai contoh lah. Itu yang menjadi persoalan. Ada yang dikata pendamping dia adalah wali dan sebagainya. Itu yang timbul persoalan. Adakah manusia ni memang memerlukan pendamping yang seperti itu dan sebagainya? Kalau korang carilah di dalam kitab-kitab mutabar ataupun pendapat ulama majoriti yang menyatakan bahawa kita tak boleh berdamping dengan jin. Memang tak boleh. Kecuali ada satu ulama besar yang FJ tak nak sebut nama dia, yang menyatakan boleh tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Yang di mana kalau orang yang boleh berdamping dengan jin, maksudnya dia boleh berinteraksi dan sebagainya, orang tersebut haruslah mempunyai, orang kata alim lah, alim, soleh dan sebagainya lah. Dia punya ilmu dia tinggi, dia tahu halal haram dan sebagainya. Syarat yang diletakkan, bukannya sebarangan orang yang mungkin biasa-biasa tiba-tiba boleh nampak, orang kata sesuatu dan sebagainya. Mungkin solat pun tak jaga tapi dia boleh nampak sesuatu. Lepas tu dia kata itu adalah kelebihan daripada Allah SWT. Sebenarnya kena fikir balik akan perkara tersebut. Sebenarnya benda ni kalau nak ulas, dia jadi akan lebih panjang. Jadi FJ tak nak ulas akan perkara ini dengan lebih panjang. Kita fikirkan seperti ayat Quran yang FJ sebutkan tadi, dan larangan mengenai meminta bantuan daripada jin lah. Macam tadi awal-awal tadi video tadi pun disebut, dia kata sahabat saya. Sahabat tu pun di dalam video tersebut kita tak tahu, kita bersangka baik lah bahawa dia kata sahabat tu mungkin kita anggap sahabat dia adalah manusia. Tetapi kemungkinan ada juga orang yang kata sahabat itu sebenarnya dia bukan bersahabat dengan manusia, tapi dia bersahabat dengan sesuatu lah. Mungkin dia claim itu adalah wali, penjaga ataupun jin lah, kalau kita nak kata lebih jelas macam tu lah. Okey, jadi berkaitan dengan video tersebut, bagi orang yang kata dia claim boleh nampak sebagainya, FJ nasihatkan kepada korang buatlah rawatan. Jangan fikir itu adalah satu kelebihan. Sebenarnya itu bukan satu benda yang normal lah. Kelebihan, nak tahu kelebihan tak kelebihan, kelebihan ialah kepada orang yang tak nampak. Itu sebenarnya kelebihan.
manusia normal yang dia tak nampak perkara-perkara gaib, itu sebenarnya kelebihan kepada manusia yang normal. Bukan yang kelebihan itu kepada orang yang boleh nampak sebagainya. Sebenarnya yang kena nilaikan balik. Okey, adakah pandangan itu adalah pandangan daripada diri dia ataupun sebenarnya pandangan daripada jin yang mendampingkan dengan diri dia dan memaparkan apa yang jin itu nampak kepada diri dia. Okey, sekian itu saja video kali ni. Kalau korang ada komen dan pendapat, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. FJ terima saja akan apa-apa pendapat dan kita berlapang dada akan hal inilah. Cuma FJ stand dengan pendirian FJ bahawa perkara ini harus dirujuk kepada orang yang lebih alim. Dan bagi orang yang kata nampak sebagainya, dia claim dia patut pergi rawatan dan tanya dengan orang yang lebih. Jangan tanya dalam kelompok orang yang boleh nampak. Tanya kepada orang-orang yang lebih alim yang merujuk kepada kitab-kitab berkaitan dengan perkara-perkara inilah. Jadi sekian itu saja video daripada FJ. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.